أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. Sadaqallahu alazim. Yang dimuliakan Tuan Pengerusi dan ahli jawatan kuasa Surau Nur Ramadan, yang berbahagia tuan-tuan imam, tuan-tuan guru, para alim ulama tempatan, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, pemimpin-pemimpin di tempat masing-masing, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, malam ini dengan izin Allah Ta'ala dapat juga kita bertemu di dalam surau yang mulia ini. Dan saya minta maaf kerana lambat sikit datang tadi, dapat ketinggalan satu rakaat. Rugi benar rasanya. Tapi begitulah, saya cuba sedaya upaya untuk sampai on time, tapi gagal juga. Mana nak buatnya kerana saya petang tadi berada di Batu 19, jalan ke Merah Highland. Begitu turun dan kencin aja. Lepas tu ambil uduk, datang. Rupanya tak sempat juga. Begitulah kita merancang, Allah penentunya. Mudah-mudahan perjumpaan kita pada malam ini akan membuahkan keberkatan. Dan dengan itu, dengan keberkatan itu datang dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan rahmat dan keberkatan dari Allah Ta'ala itu, diharap kita dapat ganjaran nantinya di akhirat kelak. Baik tuan-tuan dan puan-puan, tadi saya bacakan satu ayat, ayat surah berapa saya tak ingat, lantak lah ya. Watlu alaihim naba abnai Adam bil haqq. Ceritakanlah kepada kaum kamu wahai Muhammad satu cerita yang benar. Iz qurbanan fataqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Dan diterima, diperintahkan kedua anak Adam ini. Watlu alaihim naba abnai Adam bil haqq. Ceritakan tentang kedua anak Adam ini dengan cerita yang benar, ya. Iz qarraba qurbanan fataqabbala min ahadihima, yaitu diperintahkan kepada mereka berkorban dan Allah terima seorang daripada korbannya, salah satu daripada korbannya. Dan Allah tolak satu lagi pengorbanan itu. Walam yataqabbal minal akhir, dan Allah tolak pengorbanan seorang lagi itu. Ya. Kemudian qala watlu alaihim naba abnai Adam bil haqq iz qarraba qurbanan fataqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar qala la aqtulannak. Berkata seorang lagi, aku akan bunuh kamu. Dijawab oleh seorang lagi itu, qala innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Berkata seorang lagi itu, sesungguhnya Allah hanya menerima amalan dari orang-orang yang bertakwa. Cerita ini mengkisahkan korban yang pertama yang dilakukan oleh manusia, yaitu anak-anak kepada Nabi Adam. Seorang namanya Qabil, seorang lagi namanya Habil. Qabil dan Habil. Kedua-duanya adalah anak kembar. Bukan Qabil itu kembar dengan Habil, tak. Mereka itu ada kembar masing-masing. Qabil ada kembar, namanya Iqlimah. Habil pun ada kembar, namanya Labuda. L-A-B-U-D-A, Labuda. Kedua-dua ni adalah kembar kepada kedua lelaki ni tadi. Kerana anak Adam ni, dia dua keluar. Seorang lelaki, seorang perempuan. Seorang lelaki, seorang perempuan. Seorang lelaki, seorang perempuan. Ya. Opah kita itu 20 kali beranak tahu. Sekali keluar, dua. Sekali keluar, dua. Sekali keluar, dua. Kalau 20 kali beranak berapa semuanya? 40. Tapi bukan 40, kerana ada sekali dia keluar seorang, iaitu Nabi Syith. Maknanya anak Nabi Adam dengan opah kita Hawa berapa semuanya? 39 orang. Ya. Jadi bila dah besar Qabil dan Habil,
Adam nak carikanlah pasangan mereka. Ada pun syariat di zaman Nabi Adam itu, mereka boleh kahwin adik-beradik. Pasal apa boleh kahwin adik-beradik? Tak ada orang lain. Jadi adik-beradik lah, mana ada orang lain, lama aja. Kerana manusia yang pertama ialah Adam dan Hawa. Itu manusia yang pertama. Jadi mana ada orang lain? Jadi terpaksalah dipasangkan adik-beradik. Kemudian anak Adam pula ada dua pasang. Satu Qabil dengan pasangannya Iqlimah. Satu lagi Habil dengan pasangannya Labuda. Sama-sama keluarlah twin. Tahu twin? Kembar. Jadi supaya terbeza, syariat itu dia tak boleh kahwin dengan kembar. Dia kena kahwin dengan kembar yang lain tu dia cross. Yang kembar ini kahwin dengan kembar ini, kembar ini kahwin dengan kembar ini. Maka dipasangkan oleh Nabi Adam Qabil tu dengan Labuda. Dan dipasangkan pula Habil tu dengan Iqlimah. Kemudian Qabil tu protes. Saya tak siap kahwin dengan Labuda. Pasal apa katanya? Saya kembar saya Iqlimah. Patut saya kahwin dengan Iqlimah lain. Kenapa Labuda pula? Indo kepodah katanya. Pandai cakap hawa tau. Indo kepodah Labuda katanya. Aku ndak Iqlimah je katanya. Rupanya orang hawa. Yang sebenarnya bukan dia hendakkan Iqlimah tu kerana kembarnya. Dia hendakkan Iqlimah tu kerana Iqlimah tu wanita yang sangat cantik. Very, 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 very beautiful. Cun, betul-betul. Yang Labuda ni bukan pula buruk, tapi tidaklah secantik Iqlimah. Sebab itu dia hendakkan Iqlimah juga. Bagilah Habil ni kahwin dengan Labuda. Itu kembar dia. Kembar saya Iqlimah. Patut saya kahwin dengan Iqlimah. Jadi Nabi Adam bersusah, macam mana nak buat anak anda dah protes ni maka dia bermunajat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah perintahkan kedua-dua tadi, Habil dan Qabil ni supaya melakukan korban. Zaman itu korban letak atas bukit, diserahkan kepada Allah Taala. Mana yang hilang dari situ, itu tandanya Allah terima lah korban mereka itu. Qabil ni dia seorang petani, dia nanam gandum. Habil ni pula seorang penternak binatang. Habil ni adik, Qabil ni abang Jadi yang Habil ni tadi dia penternak binatang. Dia carinya kibas yang paling besar, yang paling gemuk, yang paling berkilat, yang paling cantik, yang paling berisi. Dia jadikannya itu sebagai korban. Qabil pula dia seorang petani. Dia berkorbankan gandum. Masa itu nak korban apa pun boleh. Dia korbankan gandum. Dia cari gandum yang berbubuk. Tahu kan berbubuk? Kalau tak tahu bubuk. Udah penuh ulat. Yang itu carinya. Yang hampa. Tahu hampa? Yang tak diisi. Dia carinya yang semua yang dah busuk, yang tak guna tu. Maka dia jadikannya korban. Letak atas bukit. Tengok mana yang sudah diambil di Tuhan, mananya sudah hilang tu diambil di Tuhan untuk korban tu. Tak lama lepas tu datang satu cahaya dari langit. Mengambil salah satu daripada korbannya. Fatuqbila min ahadihima, dan dia menerima korban salah seorang daripadanya. Walam yataqabbal minal akhar, dan dia menolak korban yang lagi satu tu. Bila ditengok korban siapa yang diambil Tuhan, korban siapa yang di reject Tuhan. Tengok-tengok kambing itu dah tak ada. Kambing itu dah tak ada situ. Artinya apa? Diterima ditolak oleh Tuhan. Diterima lah tu. Gandum tu di situ juga. Tak berusik pun gandum. Bermakna yang diterima korban tu ialah korban daripada Habil. Korban daripada Habil. Yang di reject korban daripada Qabil. Ngamuklah Qabil. Pasal aku tak terima. Pasal apa korban aku tak terima, kata. Dia marah dengan Habil. Patut dia marah dengan Tuhan lah. Dia tak marah dengan Tuhan, dia marah dengan Habil. Ngapa kamu ni apa tak patut betul ni? Korban aku tak terima dari Tuhan, katanya.
Begitu dia kata, nanti aku bunuh kamu. Qala la aqtulannak. Nanti aku kata dia, aku akan bunuh kamu. Kata Habil, aku tak akan mengangkatkan tangan aku untuk melawan kamu, katanya. Kerana aku ni orang yang diperintahkan Allah menjadi orang yang bertakwa. Jadi kata dia, qala innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Kata Habil, sesungguhnya pengorbanan ibadat yang diterima Tuhan ialah ibadat dari orang-orang yang bertakwa. Jadi merobok-robok lah Qabil ni. Tahu ke merobok? Bukan burung merobok. Apa? Mengerobok-robok hatinya. Dendam khusmat kepada Qabil. Qabil ni dendam khusmat terhadap adiknya Habil. Ketika itu iblis pula datang mengocok-ngocok Qabil ni, kamu ni tak guna, kamu biarkan kekasih kamu dirampas orang. Kalau aku, kata iblis tu, bukan itulah ya, kamu patut bunuh dia, katanya. Jadi pada ketika itu ada seorang, bukan seorang, ada satu ekor burung, satu ekor burung, satu binatang bawa batu besar, dimpas hanya kepala satu seekor binatang yang lain, mati. Di situ iblis tu ngajuk, kamu tengok tu, mati burung tu, katanya, mati burung tu. Itu cara nak bunuh. Kamu patut bunuh Qabil tu. Ni ada batu besar ni, kamu empuk kepalanya, katanya. Maka Qabil pun dengar hasutan syaitan tu, dia pun ambil satu batu besar, dia empuknya lah kepala Habil. Matilah Habil. Udah mati Habil, dia dah tak tahu apa nak buat. Masa itu malam baru-baru jadi, bukan ada macam kita sekarang ni, kalau mati tahulah apa nak buat kan. Jadi dia nampak pula, Qabil ni nampak dua ekor burung tengah bergaduh. Bergaduh, mati seekor. Bila dah mati seekor, tengok yang menang tu, yang tak mati tu, dia mengorek tanah, korek dengan paruhnya, korek tanah, buat lubang. Lepas tu ditariknya burung yang mati tu masuk dalam lubang, betul dia kambuinya. Ini rupanya. Dia pun cakap lah, this is how to dispose a dead body, gitu. Faham kena macam komputer ni. This is the method of disposing a dead body. Baru aku tahu, katanya. Dia pun tarik Habil, dia koreknya lubang. Zaman itu padang pasir, bukan teruk buat lubang dengan jari boleh tak? Dengan tangan. Dengan tangan pun boleh. Maka dia apanya lah, kalau tidak sebelum itu dikandor orangnya Habil tu ke sana kemari, ke sana kemari, ke sana kemari. Tu kandor. Dipikirnya ke sana kemari, ke sana kemari. Tak tahu apa nak buat. Itulah dia pengorbanan yang pertama di antara manusia-manusia, iaitu pengorbanan Qabil dan Habil. Yang diterima ialah pengorbanan Habil, yang ditolak ialah pengorbanan Qabil. Itu yang pertama. Yang kedua adalah pengorbanan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu pengorbanan yang kedua, Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim ni, dia ada isteri namanya Siti Hajar. Pada satu hari datang malaikat, mendapatkan Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim tu sedang melindungi dua orang malaikat yang nak diperkosa oleh kaum Nabi Lot. Nabi Ibrahim dan Nabi Lot tu sezaman kaum Nabi Lot tu nak memperkosa dua orang malaikat lelaki yang sangat cantik. Tahu kaum Nabi Lot tu? Dia lelaki ndakkan perempuan ke lelaki ndakkan lelaki? Lelaki ndakkan lelaki. Jadi sedang dia melindungi lelaki itu, datang malaikat ngabur pada dia, ngabur pada Nabi Ibrahim, iaitu kamu tak lama lagi akan dapat anak, katanya. Sebelum itu Nabi Ibrahim ni dah tua tak beranak. Mandai, tahu ke mandai? Tak ada anak-anak. Udah tua. Jadi isterinya Siti Sarah, namanya Siti Sarah, bukan yang nyanyi itu tau. Siti Sarah ada juga penyanyi. Ini lain, Siti Sarah lain, zaman Nabi Ibrahim. Dia kesian tengok suaminya, maka dipinangnya seorang untuk suaminya, namanya Siti Hajar. Kerana dia kesian tengok suami, dia sayang benar kan suaminya tu kerana tak ada anak.
Dia pun dipinangnya Siti Hajar. Orang dalam tu dia nak ikut contoh Siti Hajar ada tak? Lepas ni kan pinangkan cabang tu. Kalau nak ikut ya, dah cek dah. Ada lah tu ya. Ada lah dia punya dalam tu. Dipinangnya Siti Hajar. Maka seronoklah Nabi Ibrahim dapat isteri yang baru. Siti Hajar ni jariah dia asalnya. Dipinang. Kawinlah Nabi Ibrahim dengan Siti Hajar. Siti Sarah masa itu belum lagi beranak. Masa malaikat datang belum lagi beranak. Malaikat tu datang ngabur pada Nabi Ibrahim bahawa kamu akan mendapat seorang anak lagi daripada melalui Siti Sarah. Dengar di Siti Sarah geli geleman ni, aku dah beranak. Macam tak percaya je. Pasal dia dah tua. Kata di malaikat tu, kalau Allah kehendaki apa pun boleh dilakukan oleh Allah Ta'ala. Tak lama kemudian beranaklah Siti Sarah. Bukanlah terus beranaklah. Dia mengandung dah dulu. Mengandung dah cukup masanya, beranaklah. Sementara itu, sebelum itu, Siti Hajar sudah mengandung dan beranak. Dari Siti Hajar dapat anak Nabi Ibrahim, namanya siapa? Nabi Ismail. Kemudian dari Siti Sarah, Nabi Ibrahim dapat juga anak namanya yang tadi, Nabi Ishak. Dari situlah keturunan Yahudi ni. Keturunan Bani Israel daripada Bani Israel ni daripada Nabi Ishak. Netanyahu sekarang ni, Ariel Sharon lagi, siapa? Moshe Dayan lagi, Golden Meir apa? Golden Meir. Itu semua daripada keturunan Nabi Ishak. Yang Nabi Ismail ni turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keturunan Nabi Ismail ni sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia keturunan bangsa Arab. Tapi masa itu tak ada bangsa lagi. Masa itu tak ada bangsa, sudah turun baru ada bangsa Arab. Begitu juga masa itu belum ada bangsa Bani Israel. Dah sampai kepada Nabi Musa, Nabi Isa, baru ada kaum Bani Israel. Asalnya daripada Nabi Yaqub. Asalnya daripada Nabi Yaqub, daripada Nabi Ibrahim pergi ke Nabi Ishak, daripada Nabi Ishak pergi kepada Nabi Yaqub. Itu bermulanya panggilan Bani Israel tu. Israel tu artinya hamba Allah. Itu arti Israel tu. Bani Israel tu keturunan hamba Allah. Maka lahirlah Nabi Ismail. Di samping itu lahirlah pula Nabi Ishak. Kemudian Allah datangkan rasa cemburu di hati Siti Sarah. Dia tak boleh nengok, dia cemburu benarkan Siti Hajar, padahal dia yang minang Siti Hajar dulu. Tapi cemburu benar. Sampai dia tak boleh nengok Siti Hajar. Sudah-sudahnya dia tak tahan, dia pergi jumpa dengan Nabi Ibrahim, dia kabur Nabi Ibrahim, saya tak boleh nengok Siti Hajar. Bawa dia jauh dari sini, saya tak boleh nengok, tak boleh nampak dia katanya. Nabi Ibrahim pun mengadu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Adalah hikmahnya, bukan Siti Sarah tu cemburu buta dah. Bukan dia tu kejam je dah, tapi Allah datangkan rasa cemburu di hati dia. Nabi Ibrahim pun mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah pun perintahkan kepada Nabi Ibrahim, kamu ikut kehendak Siti Sarah. Jadi Nabi Ibrahim pun tak ada pilihan, terpaksa bawa Siti Hajar daripada Mesir terus sampai ke mana? Sampai ke Mekah. Bawa ke Mekah. Siti Hajar ni tinggallah Siti Sarah di Mesir dengan Nabi Isa. Dibawa Siti Hajar ni ke Mekah. Sampai ke Mekah, udah teroyak aja Nabi Ismail. Tahu teroyak? Ngobak Nabi Ismail tu. Kuak. Ngapa? Nak minum, air tak ada nak minum. Jenuh Siti Hajar tu mencari air, tak jumpa. Cari. Itu dia yang dia berlari-lari anak daripada Bukit Safa ke Bukit Marwah. Cari jalan lagi 7 kali tu pusing. Kiri kanan, pusing dari Safa ke Marwah, dari Marwah ke Safa, dari Safa ke Marwah, berlari-lari anak. Sebab itu tuan-tuan, sa'i ni sunat kita lakukan secara berlari-lari anak. Jangan relax jogging, bagi laju lah jogging tu pun. Sunat hukumnya. 7 kali tu, to and fro. Tak juga jumpa ayah. Sudahnya dia risaukan anaknya.
Nabi Ismail tinggal di satu tempat di antara Safa dan Marwah tu, tinggal situ. Dia pun tengok anaknya tu sedang apa? Sedang bergelumang dengan air yang terbit daripada tanah tu, terbit daripada bumi tu. Lalu Siti Hajar pun kumpulkan air tu, zamzamu kata Siti Hajar. Maka berkumpullah air tu. Dari situlah terbitnya air yang bernama Zamzam. Dia berasalnya Siti Hajar sebut zamzamu berkumpul kamu katanya. Dari situlah datang pula setelah itu satu rombongan kafilah ni artinya rombongan, orang mengembara lah zaman itu, kafilah Arab. Lalu itu dia tengoknya ada air telaga Zamzam ni, ada potensi tanah itu nak jadi subur, boleh bertani dan sebagainya. Situ mereka minta izin kepada Siti Hajar untuk membuat perkampungan di situ. Dan mereka berjanji nak memberi sedikit daripada hasil, sebahagian daripada hasil tanaman mereka atau hasil pertanian mereka itu nak dibagi kepada Siti Hajar dan juga Nabi Ismail. Siti Hajar pun bersetuju. Maka dari situlah lahir negeri yang bernama Mekah. Dan makin lama makin ramai orang yang tinggal di Mekah, sehingga dia menjadi satu sekarang ni apa? Satu bandar yang besar. The city that never sleeps, Mekah lah tu. Tak ada orang tidur di situ. Begitu. Baik. Kemudian Nabi Ismail ni tadi sudah diletaknya Siti Hajar tu situ, dia balik kepada Siti Sarah. Ditinggal Nabi Ismail di situ, tak ada ditengok-tengoknya pun, tak ada ditengok-jenguknya, dia tak tanya khabar pun dah. Sehingga di satu masa Allah datangkan rasa rindu benar kan Siti Hajar. Nabi Ibrahim ni rindu benar kan isterinya Siti Hajar dan anaknya Nabi Ismail. Dia pun balik pergi ke negeri Mekah, di mana dia pergi cari tempat dia meninggalkan Siti Hajar di mana. Dia meninggalkan Nabi Ismail di mana. Pergi jumpa. Bila jumpa, alangkah gembiranya dia dapat berjumpa dengan anaknya. Anaknya ketika itu dah besar. Bukanlah besar, dah belasan tahun dah, Dah besar, dah jadi pemuda, dah jadi remaja. Dah besar. Yang handsome, yang baik, yang soleh pula tu. Udah besar tu, dia pun seronok benar lah, dia peluk-peluk ciumnya anaknya tu. Tak lama lepas itu dia bermimpi, Nabi Ibrahim ni mimpi bahawa Allah memerintahkan dia suruh sembelih anaknya Nabi Ismail, suruh sembelih. Bukan sekali tu, 3 kali, 3 hari berturut-turut dia mimpi. Allah perintahkan dia supaya menyembelih anaknya Nabi Ismail. Dia pun serba salah. Nak ngabur ke nak idak? Nak ngabur ke nak ngabur baru jumpa. Takkan baru-baru jumpa dan nak sembelih. Tak dikaburkan, ini perintah Allah. Maka mau tak mau dikaburkan juga, dia ngabur kepada Nabi Ismail bahawa aku bermimpi 3 malam berturut-turut menyembelih kamu. Maza tara, bagaimana kamu lihat keadaan ini? Apa kamu lihat dalam keadaan macam ini ni? Pendapat kamu macam mana? Aku ni diperintahkan Allah suruh menyembelih kamu, katanya. Apa jawab Nabi Ismail? If'al tu'mar, buatlah apa yang diperintah kepada kamu. Satajiduni insya'allahu minas sabirin, kata Nabi Ismail. Kamu akan lihat aku, kamu akan dapati aku insya-Allah dari golongan orang-orang yang sabar. Gitu. Tengok Nabi Rasul dapat. Mereka bukan sewenang-wenangnya nak marah, nak meronta, nak apa. Bukan macam kita. Kalau kita apa itu? Macam mana? Kalau kita jadi Nabi Ismail macam mana kan? Bapak kita tak pernah nyenguk pun, tak pernah bagi belanja pun, tak pernah tahu pun hal kita. Sudah besar jumpa, kita pun sayang benar dengan bapak kita. Lepas tu dia kabur, aku mimpi nak nyembelih kamu. Apa reaksi kita agaknya? Tuan-tuan? Apa reaksi kita agaknya? Tak tahu reaksinya? Sembelih lah, ini leher ayah. Apa tu kan?
Kalau saya tak ada kopi tu, oh, kamu biarkan aku dari kecil tak tanggung makan, tak aku mati ke hidup, kamu tak tahu. Tak ada perbelanjaan, tiba-tiba datang-datang nak nyembelih aku, ini dah. Kalau saya lah, tapi Nabi Ismail tak ada kopi tu. Jadi tepatlah bila dikehendaki atau bila sampai waktunya, Nabi Ibrahim pun bersiap sedialah nak menyembelih anaknya, nak menyembelih anaknya tu. Sementara itu iblis datang ngacau Nabi Ismail. Nabi Ismail dan juga Nabi Ibrahim, tiga-tiga orang dikacaunya. Siti Hajar pun dikacaunya, Ibrahim pun dikacaunya, Nabi Ismail pun dikacaunya. Mula-mula dia jumpa Nabi Ibrahim. Kamu ni bingung benar ngapa? Walaupun betul perintah Allah, tapi logik ke tak logik? Takkan kamu baru jumpa dengan anak kamu nyuruh beli? Mana logik perintah apa itu? Kalau tak logik, ngapa nak buat? Katanya. Nabi Ibrahim tak menerima ejekan ataupun tak menerima kedustaan daripada iblis. Lalu dia ambilnya batu, dibaliknya iblis. Lari iblis tu lantang pukang. Lepas tu pergi pula dia kepada Nabi Ismail. Kamu ni ngapa kamu bingung benar? Hendak nyerah ke tengkuk kamu kepada ayah kamu. Kau udahlah dia dari kecil dia biarkannya kamu. Dari kecil tak ada tanggung kamu makan, dia tak peduli kamu sama dia kamu makan tak makan, kamu mati kebuluran ke, dia tak peduli. Udah besar-besar nak nyembelih, kamu biarkan juga. Kamu setuju juga kata. Datang Nabi Ismail, ambil pula batu, dibalingnya kepada iblis. Lentang pukang larinya iblis lagi. Tak berjaya dengan itu, dia pergi berjumpa dengan siapa? Siti Hajar pula. Mana Nabi Ibrahim katanya? Mana tak ada kabarnya Nabi, mana Ibrahim katanya? Kata Siti Hajar, dia dah pergi keluar katanya. Apa dibawanya? Dia bawa pisau tajam katanya. Memang masa itu masa nak nyembelih tu dia bawa pisau tajam. Dia bawa pisau tajam kata. Kamu tahu tak dia buat apa pisau tu? Entah, mana aku tahu, kata Siti Hajar. Dia nak nyembelih anak kamu Nabi Ismail katanya. Kata Siti Hajar, takkanlah bapa sanggup nak nyembelih anaknya sendiri kata. Kemudian jawab di iblis pula, itu merupakan perintah Allah, dia terpaksa buat katanya. Kata di Siti Hajar, kalau itu perintah Allah, apa masalahnya? Udah Allah merintahkan, buat aja lah katanya. Dibaliknya pula iblis tu. Itu yang timbul hukum apa? Hukum melontar jamrah. Baling. Itu katanya Nabi Ibrahim baling batu kepada apa? Kepada iblis lagi. Siti Hajar pun baling batu kepada iblis, betul? Nabi Ismail pun baling batu kepada iblis. Itu asalnya hukum melontar jamrah. 3 kali lontar. Sampai masanya Nabi Ibrahim pun pergilah nyembelih anaknya Ismail. Nak nyembelih sembelih tak lut. Sedangkan pisau hukumnya apa? Biasanya adatnya memotong, tapi pisau nak nyembelih Nabi Ismail tidak boleh memotong. Itu kuasa Allah. Allah nak tunjukkan atau Allah nak betulkan akidah kita. Walaupun adatnya pisau memotong, kalau tidak izin Allah, pisau tak boleh memotong. Malam ni kita ngaji akidah. Ini cerita akidah walaupun api itu membakar, tapi Nabi Ibrahim masuk dalam api yang akidah. Tidak. Biasanya manusia ini lahir kerana ada bapa, ada mak, betul tak? Ada bapa dan ada mak, baru ada manusia. Tapi Nabi Adam siapa bapaknya? Siapa maknya? Tak ada. Itu dia nak membetulkan akidah kita. Jadi dia sembelih tak lot. Tumpul ke pisau aku ni, kata Nabi Ibrahim. Dia pun ambil pisau tu, takuk pada satu batu. Belah dua batu tu. Tajam weh, kata. Sembelih lagi, tak lot juga. Tak lot. Sudahnya Allah datang turunkan ayat, turunkan firman, kata artinya korban kamu diterima, maka digantikan penyembelihan itu dengan qibas. Jadi lepaslah Nabi Ismail, tak ada kena sembelih, digantikan dengan qibas. Qibas itu tuan-tuan tahu dari mana datangnya? Itulah dia qibas pengorbanan Habil tadi itulah dia qibas. Dia datang kepada Nabi Ibrahim sebagai ganti untuk menyembelih Nabi Ismail. Tak jadi sembelih Nabi Ismail,
Sembelihlah kibas itu. Baru datang hukum korban tu. Ini cerita yang berlaku di antara dua orang Nabi tentang korban. Itu asalnya, the history of korban. Itu korban wajib. Itu korban wajib. Korban itu sunat. Korban itu hukumnya sunat muakkadah. Sunat yang dituntut benar-benar. Apa fadilatnya? Di antaranya siapa yang berkorban, besok dia ada kenderaan daripada kubur sampai ke padang mahsyar. Apa korbannya, itulah kenderaannya nanti di padang mahsyar. Kalau dia korban unta, untalah kenderaannya. Kalau dia korban kobar lah kenderaannya. Kalau dia korban lembu, lembulah kenderaannya. Kalau dia korban kambing, kambinglah kenderaannya. Kalau dia korban kibas, kibaslah kenderaannya. Itu dia. Jangan tuan-tuan bayangkan kobar dunia ni jadi kenderaan kita di akhirat besok. Sampai sio naiknya berlumpur aja. Ini canggih punya kobar tau. Bersih aja. Steady aja kobar tu. Macam kuda Lone Ranger, tahu ke? Tak pernah tengok kuda Lone Ranger? Allah, tak dengar, dia tak tahu siapa Lone Ranger ke? Kudanya nama apa? Kudanya nama apa? Silver namanya. Tengok. Macam itulah punya canggih. Kerana besok dibangkitkan manusia daripada kubur dan dihalau terus pergi ke padang mahsyar. Ada orang pergi berkenderaan, ada yang berjalan kaki, ada yang merangkak, ada yang ngesut-ngesut, ada yang berjalan kepalanya ke bawah, kakinya ke atas. Terkejut Aisyah dengarnya. Macam mana ya Rasulullah kepala berjalan ke bawah, kaki di atas? Kata Nabi, jangan kamu bayangkan kehidupan di dunia ni. Jangan kamu bayangkan kehidupan di dunia, di akhirat besok apa pun Allah boleh jadikan katanya. Rupa-rupanya di dunia ni pun ada. Ada tak di dunia ni orang kepala ke bawah, kaki ke atas? Ada tak satu tarian kepalanya ke bawah, kakinya ke atas? Ada? Apa nama tariannya? Breakdance. Tak hafal lah. Breakdance namanya. Rupanya begitulah berlaku di akhirat nanti. Jadi siapa tak nak mundar mandir besok di padang mahsyar, nak menuju ke padang mahsyar tu, berkorban dah, apa yang dikorbankan. Jadi binatang korban ni tuan-tuan dan puan-puan, yang pertama afdalnya unta, yang kedua lembu, yang ketiga kerbau. Lembu dan kerbau itu dia setaraf, Lembu dengan kobar tu setaraf. Payah mana nyebut kerbau, kobar senang. Lembu dengan kobar tu setaraf. Yang ketiga kibas. Yang keempat kambing. Atau kambing biri-biri. Setaraf tu kibas, kambing biri-biri itu setaraf. Itu binatang korban. Tapi ada satu kaul Ibnu Abbas namanya. Dia daripada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas mengatakan sah kalau nak korban tu, korban ayam pun boleh, itik pun boleh, asalkan tumpah darah, tumpahlah darah tu, dia sembelih ada darah keluar, itu namanya korban, kata Ibnu Abbas dan kaul yang mengikut dia. Tapi yang itu dhaif, bukannya kuat. Yang kuatnya itulah empat binatang tadi. Unta, lembu, khabar, qibas, atau kambing dan sebagainya. Itu empat. Paling afdal korban ni, kalau antara dia, kalau seekor unta boleh kongsi 7 orang. Boleh 7 orang berkorban seekor unta. Begitu juga seekor khabar boleh 7 orang korban. Seekor khabar. Begitu juga seekor lembu boleh kongsi 7 orang. Kibas seorang satu. Kambing seorang satu. Tapi yang paling afdal antara binatang itu unta. Itu paling afdalnya unta, Walau bagaimanapun, seorang berkorban kibas lebih afdal daripada 7 orang berkorban unta. Faham tak saya ni? Dia korban seekor kibas untuk dia seorang saja. Itu lebih afdal daripada 7 orang berkongsi untuk korban seekor unta. Dan juga lembu. Gitulah kalau 7 orang seekor lembu. Tapi walau bagaimanapun dia korban seekor lembu tu, atau seekor unta tu, atau seekor khabar tu, mereka boleh berlainan niat. Korban pun boleh, nak akikah pun boleh,
Nak apa lagi? Nak makan dagingnya pun boleh. Dalam seekor lembu, seekor kobra, seekor unta tadi. Dia masing-masing niat. Yang berkorban dia niat korban. Yang akikah niat akikah. Yang nak makan lembu, dia korban nak kenuri lembu nak makan. Yang nak buat jual lembu tu dia dapat korban bahagian dia. Itu tak apa. Dalam satu apa tu? Dalam seekor lembu tu boleh lain-lain niat. Seorang niat korban, seorang niat akikah, seorang niat nak berjual, seorang niat nak buat makan, nak buat kenuri dan sebagainya. Seorang nak niat nak kenuri kahwin ke apa, tak apa. Tapi seekor lembu tu hanya boleh bagi 7 orang. Bila dah sembelih lembu tu, bagi 7 daging tu. Daging, tulang, lidah semua tu bagi 7 bahagian. Kemudian seorang tu ambil satu bahagian. Yang dapat satu bahagian tu pula, yang berkorban, dia kena apa? Dia kena bagi 3 pula. 1/3 disedekahkannya kepada fakir miskin. 1/3 lagi dihadiahnya kepada orang kaya. 1/3 lagi untuk dia. Itu 3 ya. 1/3 untuk fakir miskin. Yang ini tak boleh kurang. Mesti cukup ya. Kalau kurang tak sah. Kalau korang tak sah korbannya, kira bukan korban lah, berdosa lah tu. Jadi yang fakir miskin tu hak dia jangan korang. Tapi yang untuk orang kaya tu ambil untuk fakir miskin tu bagi untuk orang kaya tak boleh. Ambil untuk orang kaya bagi fakir miskin boleh. Kalau terbalik tak apa. Begitu juga hadiah untuk diri sendiri, dia tanda untuk dia tu bagi kepada orang fakir miskin boleh. Yang tak boleh korang ialah untuk fakir miskin. Kena bagi kepada fakir miskin. Kemudian udah bagi tu dia 3 ya. Yang pertama fakir miskin, yang kedua untuk orang kaya, yang ketiga untuk diri sendiri. Untuk diri sendiri tu bolehlah nak makan ke, nak kenuri ke apa, tak ada masalah Cuma tuan-tuan kalau dia ada nazar, haram dia makan dagingnya untuk dia tu pun. Kena disedekahkan ke semuanya. Ataupun ada kaitan dengan nazar. Yang ini banyak orang jahil tentang yang ini ya. Kadang-kadang dia tengah narik kambing tu, buat apa kambing tu? Yuk katanya, inilah teman nak buat korban. Sudah ada hubung kait dengan nazar. Ini kambing ini. Teman nak buat nazar ni, nak buat korban lepas ni katanya. Dah takyin tau. Tetap menuju kepada kambing tu nak buat korban. Ada jadi hubung kait dengan nazar. Maka ketika itu dia masuk dalam nazar walaupun tak ada niat nak nazar. Walaupun dia tak ada niat nak nazar, tapi termasuk dalam hubung kait dengan nazar. Tak boleh dia makan dagingnya. Kena sedekahkan ke semuanya. Kalau dia makan juga, haram hukumnya. Tak boleh dia makan. Itu dia ya. Lagi? Ya udah dia bagi tu. Yang kerana apa? Korban ni hukumnya sunat muakkad, bukan wajib. Dia tak jadi wajib kecuali dia nazar. Kecuali dia nazar. Kalau tak nazar, dia tak ada wajib. Hukumnya sunat muakkad. Dapat pahala banyak, tuntut. Tapi bagi mazhab kita Syafi'i lah. Mazhab lain ada yang mewajibkan korban Sebab kadang-kadang di Mekah tu, hari raya puasa, tak ada banyak sambutannya. Tak ada kuat, tak ada besar sambutannya. Besarnya yang di mana? Yang banyaknya hari raya korban ni. Kerana berkorban tu mereka tu memang suka untuk berkorban. Mazhab, rasa saya kata saya mazhab Hanafi mengatakan wajib berkorban tu. Itu dia. Pembahagian itu kena betul. Tapi yang tak boleh korang pembahagian kepada fakir miskin. Yang lain tu tak apa. Boleh korang, boleh lebih, tak apa ya. Tapi lebih lagi untuk kita sendiri boleh korang, tak apa. Itu dia. Jadi bermakna kita digalakkan berkorban ya. Siapa yang mampu jangan tinggal, jangan miss berkorban. Siapa yang mampu. Kerana walaupun hukumnya sunat, tapi sunat itu sangat-sangat dituntut. Dekat-dekat dengan wajib. Mujur tak wajib. Kalau wajib ramai orang berdosa weh. Mujur tak wajib bagi mazhab kita. Mazhab lain macam Hanafi wajib katanya. Itu sebab kita tengok orang-orang Hanafi itu dia memang sediakan peruntukan untuk melakukan korban. Memang disediakannya. Begitulah tuan-tuan tentang korban ya. Ada masalah tentang korban? Tak ada. Oi, anda betul ada mai ya?
Tak ada masalah. Okey, kalau tak ada masalah kita baca kitab. Dah cerita korban. Saya ni sebenarnya suruh sentuh sikit je buat korban, bukan suruh cerita panjang-panjang. Suruh sentuh aja. Saya dapat mesej tadi pada saudara Nasir kita, tolong sentuh sikit tentang korban katanya. Saya sentuh lah tu. Pagi tadi, petang tadi memang cerita pasal korban. Mau kitab perginya. Baik. Muka surat berapa? Kita baca sikit. Dah tak ada. Muka surat 5. Muka surat 5. Jauh ya? Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidil mursalin wa khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji Allah yang menjadikan sekalian alam ini. Wassalatu wassalam, selawat dan salam. Wassalatu selawat, salam tu salam dah ya, macam bagi salam. Ala sayyidina, ke atas penghulu kami. Siapa nama penghulu kita? Bukan penghulu Najmi. Penghulu kita apa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu penghulu. Sayyidina, penghulu kami. Wa maulana, dan pemimpin kami. Muhammad, namanya Muhammad. Sayyidul mursalin, yang ni penghulu segala rasul-rasul. Sayyid tu penghulu ya. Sayyidul mursalin. Wa khatamin nabiyyin, artinya penyudah segala nabi-nabi. Lepas Nabi Muhammad tak ada nabi lagi. Walaupun ada orang mengaku jadi nabi, bukannya nabi. Seperti Mirza Ghulam Ahmad. Ada pun nak dengar nama tu? Mirza Ghulam Ahmad, seorang dari India. Dia mengaku dia adalah nabi selepas Nabi Muhammad, berdasarkan ayat surah Shaf tu. Min ba'dismuhu Ahmad, aku itu katanya. Dekat itu bernama Ahmad katanya. Wa iz qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Berkata Isa, aku ini adalah rasul sekalian kamu, terimalah berita gembira, selepas aku nanti ada seorang rasul lagi namanya Ahmad, min ba'di ismuhu Ahmad. Aku lah tu, kata dia apa? Kata dia Mirza Ghulam Ahmad, orang India. Dia mengaku dia tu nabi. Banyak pengikutnya tahu. Dia pengasas satu mazhab namanya Qadiani. Ramai pengikutnya, berjuta-juta pengikutnya. Setengah mengatakan dia mengaku nabi yang bernama Ahmad, setengah kata dia mengakukan dia adalah Imam Mahdi. Setengah kata dia mengaku apa? Tentera Imam Mahdi, membantu Imam Mahdi nanti. Dia tak mengaku Imam Mahdi, dia mengaku dia lah salah seorang tentera Imam Mahdi. Itu banyak tu di Malaysia, banyak pengikutnya. Berbelah gombak tu banyak pengikut Qadiani tu. Jadi jaga-jaga tuan-tuan. Kerana lepas Nabi Muhammad tak ada lagi nabi lepas itu. Walaupun ada mengaku dia nabi, dia rasul Melayu, ada tak? Ada tak orang mengaku dia rasul Melayu? Dia ada ayat Quran juga tahu. Dalilnya dari Quran. Wa innaka la'ala, bukan. Wa innalaka minal mursalin. Wa innaka la minal mursalin. Itu dia. Sesungguhnya kamu adalah golongan rasul-rasul. Akulah tu katanya. Padahal ayat itu tuju kepada siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akulah tu katanya. Jadi jaga-jaga. Dulu-dulu tahun 70-an, 60-an ada seorang perempuan dia mengaku jadi rasul. Dipuh ni. Namanya Cikgu Maryam. Kita orang nak dengar ke mana ni? Dia duduk betul dekat-dekat kawasan itu, kawasan Kana Bego, dekat-dekat itulah rumahnya. Dia mengaku jadi rasul, dia mengaku jadi nabi, menerima wahyu. Bila ada wahyu kata dia lah. Dia pun type tok hantar kepada mufti, hantar kepada qadhi. Dia mengaku dia nabi Maryam namanya. Jangan percaya.
Begitu juga bulan depan memberitahukan ada satu orang dari kampung tu teman semalam lantik jadi nabi macam. Macam. Jangan percaya baliklah kata. Halo kembali. Balik kampung. Kita tak nak dengar ni kata. Kerana nabi yang akhir ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak ada lagi nabi selepasnya. Wa khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, dan juga ke atas ahli-ahlinya, isteri dan anak-anak itu ahli dia, isteri dan anak-anaknya, wa sahbihi dan sahabatnya, ajma'in semuanya sekali. Permulaan dipanggil mabadi. Kita nak ngaji tauhid ni kita kena tahu permulaannya, pengenalan, introduction. Bukan terus belajar wujud qidam baqai dak, kita kena belajar introduction dulu. Nak introducekan dulu, nak dikenalkan kita ni apa benda yang kita nak belajar.